Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada hari Khamis kali ini. Kita akan cuti, mudah-mudahan lebih ramai yang hadir. Kita sambung pada ayat ke-19. Ayat ke-19. Ayat ke-19 kita habis 19 minggu lepas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Fa'ataf sabun cerita. Maka anrahu fil madi, fil madi dia menunjukkan daripada sama macam ahraja, dia anra dengan ada sakin itu, jadi nampak macam anra apa, dia fathah je. Anrahu, hu kembali kepada Fir'aun, maka dia tunjukkan dia al-ayata, ayat, satu ayat, al-ayat, satu ayat, kubra, al-kubra, yang besar, itu dalam keadaan maksud sifat. Dan ayata mansub sebab ia adalah menjadi maf'ul bihi kepada anra, maf'ul kedua lah. Hu jadi maf'ul pertama, ayat al-kubra, ayat maf'ul kedua, al-kubra sifat, ayat al-kubra maksud sifat. Okey, kalau kita tengok ayat ni, ayat 19, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, itu antara dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun, dan aku tunjukkan engkau kepada Tuhan kau supaya engkau takut kepada Tuhan. Lepas tu Allah cerita pula, objek orang ketiga pula, Nabi Musa. Pula cerita pasal Nabi Musa pula, yang Nabi Musa tunjukkan kepada Fir'aun ayat yang besar. Fakadzdzaba wa asa pun sama juga sambungan. Fakadzdzaba fil madi, dua-dua fil madi. Fakadzdzaba dia telah dustakan, wa asa dan asa dia daripada perkataan asa, enggan ataupun melanggar, enggan terima, asa maksiat, melanggar perintah Allah lah, maksiat daripada perkataan maksiat, asi, orang yang melanggar, asa, dia telah melanggar, dia telah tidak terima. Okey, saya habiskan 3 perkataan ayat dulu lah, buat pendek-pendek. Summa adbara yas'a, summa kemudian, adbara yas'a sama juga, dia campur antara fil madi dengan fil mudhari. Adbara dia telah patah balik, dia dah ke belakang. Daripada kata asal dia dan bara dubung belakang, adbara dia ke belakang. Dia berpaling. Berpaling. Dia berpaling. Dia tak tengok Nabi Musa, dia tak terima lah. Yas'a fil mudhari, yas'a bekerja keras ataupun strive dalam bahasa Inggeris. Maksudnya dia berusaha lah untuk melawan Nabi Musa. Kalau ayat dia, kita tengok fa'arahul ayatal kubra, maka dia telah tunjukkan dia, maka Nabi Musa juga pada Fir'aun ayat yang besar. Maka Fir'aun telah mendustakan dan dia tidak enggan, telah tidak ikut perintah. Kemudian dia berpaling dan berusaha. Itu pendek ayat dia. Berusaha pendek. Okey, ada ulasan, komen atau pertanyaan nak tanya? 3 ayat pertama daripada ayat 20, 21, 22. Saya pun terlupa tadi, saya pergi apa?
kaji surah An-Nisa pula. Kan ini An-Nisa. An-Naziat. Okey. Ada tambahan? Haji Asri? Tadi tengok tadi fa'ara yang wazan 4 huruf macam akhraja jugalah. Asal kalau 3 huruf ra'a yara dia melihat. Yang ni arahu dia memperlihatkan, dia menunjukkan ke atas orang lain. Okey. Kazaba fa'il 4 huruf tapi dia ni apa frekuensi apa dia repetitifnya action lah. Kazaba asyik mendustakan. Dan adbara sama juga. Dabara dia 4 huruf juga adbara. Ya, sama macam akhraja juga. Ya, itu je lah. Dia membalikkan diri. Dia mempaling. Okay, Alhamdulillah. Cik Pen, apa khabar? Alhamdulillah. Lama tak dengar suara orang. Okey, Puan Jana silakan sambung. Ambil 3 ayat pelan-pelan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fahasyara panada. Fahasyara ra'aftafa fa'il madhi hasyara, dia punya fa'il huwa, maka dia mengumpulkan. Hello? Ya. Ya, ya. Okay. Panada, fa haraf ataf, nada fa'il madhi dengan dia punya fa'il huwa, lalu dia berseru. So, maka dia mengumpulkan, lalu dia berseru. Haji Asri. Ya. Ya. Kejap Puan Jana. Ya. Ayat ni dia pendek-pendek. Ya. Separuh ayat macam Al-Baqarah ke apa, ayat dia panjang-panjang. Tapi sebenarnya dalam ayat panjang tu banyak ayat. Ada banyak jumlah. Banyak jumlah kan. Ya. Macam mana dia kategorikan dia buat Quran ni buat kan? Ada sampai panjang sampai 4 baris satu ayat. Macam ni fahasara fanada dah siap satu ayat. Kalau ada tahulah. Tak tahu. Dalam Al-Baqarah tu yang 282 tu satu muka surat, satu ayat. Satu ayat kan. Yang ni dia gini, dia juz amma ni banyakkan dia summary. Kalau kisah Fir'aun dengan Musa ni paling banyak disebut dalam Quran. Banyak adanya insiden-insidennya daripada Al-Baqarah, An-Nisa, sambunglah sampai sini. Sampai banyakkan sekali. Jadi ini bukan ringkasan-ringkasan cerita tentang Fir'aun, sikap Fir'aun. Dan dia pendek-pendek. Wallahu alam itu cara. Dan kalau kita baca buku yang miraculous language tu kan, setiap surah tu berbeza dari segi dia punya sentence construction dia. Jadi dan kadang-kadang dalam bentuk-bentuk ayat ni tidak pernah diguna oleh orang Arab masa tu dan sampai sekarang pun cara bagaimana dia bercerita. Kan? Unik lah. Jadi ini kelebihan Quran lah. Iaitu salah satu mukjizat. Walaupun dia pendek-pendek, tetap kalau kita baca dia berlagu yang ini. Dan tengok dia punya ayat tu semua di belakang kan. Itu kan lebih pada bagaimana Allah sampaikan. Dan kita kalau saya baca ni, kalau mood pun berbeza. Kalau kita baca surah katakan hal atak hadisul ghasyiyah dengan apa ni Al-A'la, itu dia naikkan mood berbeza. Dia punya emosi berbeza. Nah, bukan semua emosi sama dalam Quran ni. Kalau masuk emosi kalau kita baca, kita faham maknanya, emosi dia yang timbul ke dalam diri kita tu. Dan yang kalau pengalaman saya lah, banyak bacaan ni sebenarnya terapi kepada jiwa kita juga. Dan macam ni benar Allah tegur lah. Bukan Allah tegur Fir'aun, Allah tegur kita juga untuk kita berfikir. Adakah kita bersikap seperti Fir'aun?
usaha ataupun apa-apa yang dilakukan ataupun ada orang yang kita anggap bersikap macam tu. Jadi lagi satu saya tengok saya nak sikit nak tambah pasal ayat ni. Ayat ni pendek-pendek, dia macam kompres. Kadang-kadang ada benda yang mahzuf kita tak tahulah, sebab tengok Arab baru tahu. Contohnya macam thumma adbara yas'a. Adbara fi'il madhi, yas'a fi'il mudhari'. Macam mana tiba-tiba macam tu kan? Bila tengok Arab, rupanya adbara ni dia maktuf kepada kazaba sebelum tu. Summa tu dia makna summa ataf, adbara. Yas'a fi'il mudhari' ni sebenarnya dia hal kepada fa'il adbara. Dia hal, dia menceritakan tentang hal pembuat adbara tu. Sebab tu dia mudhari' pula. Dari segi ayat ni, surah-surah jamak ni, apa jamak pula apa? Surah Juz Amma ni, dia pendek-pendek kan. Adakah ulama ni, ayat-ayat pendek dimasukkan dalam Juz Amma? Ayat-ayat panjang okey, biarkan. Tak. Susunan Al-Quran ini ditentukan oleh Allah melalui Jibril. Dan walaupun kita tahu ayat Quran diturun tak satu sekaligus. Ada ayat ni turun di sini dan bertempat-tempat lain. Ada yang turun di Mekah, ada turun Madinah. Tapi susunan Al-Quran ni dibacakan oleh Nabi Jibril, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan ditadarus itu. Jadi kita tahu dia punya kedudukan ayat itu dalam Quran tetap tinggi dan 30 juzuk itu lah. Semua in order disampaikan melalui itu. Macam tu lah saya sebab apa? Surah ayat yang pertama Iqra, tapi dia bukan surah pertama. Ya. Jadi susunan tu ulama yang buat kemudian. Bukan ulama. Dia tak semestinya surah 79 ni kali ke 79 dia turun tak? Bukan. Tapi selepas itu pada tahun-tahun terakhir Rasulullah sebelum wafat, ya, setelah Quran diturunkan semua, Nabi Jibril dengan Rasulullah bertadarus dan itu cara Rasulullah sampaikan. Okey. Alright. Okey. Noted. Mana tadi Puan Jaina? Ayat 24. 24, okey. Faqala ana rabbukumul a'la. Faqala rafatof. Qala fi'il madhi fa'il huwa ana mubtada dia. Rabbukumul a'la mudafun ilahi. Terjemahan dia, maka dia berkata, aku Tuhan kamu semua yang paling tinggi, a'la. Jadi ana itu menjadi mubtada, rabbukumul a'la jadi khabar. Yes. Okey. Itu lagi satu. Fa akhadallahu nakalal akhirati wal ula. Fa harf ataf khaza fi'il madhi. Hu dia punya maf'ulun bih. Apa ni? Allah fa'il mansub. Mansub dia apa ni? Depan marfu'. Nakala isim siksaan. Al-akhirah mudafun ilaih. Mudaf tadi tu, nakala mudafun ilaih. Wal ula wa ara'ataf maktuf ula. Maktub akhirah. Ya. Maktub pada akhirah. Ya. Maka mengambilnya, Allah mengambilnya siksaan dunia dan akhirat. Mana ada? Mana akhirat dan nakala apa tu mana? Nakala siksa. Apa ni? Pengajaran siksa. Pengajaran siksa lah. Yang siksa. Dia ini akhaza ni. Akhaza ni kalau makna asalnya ambil. Tapi dalam sekarang digunakan sebagai yang secara keras sentak. Maksud akhaza kalau tengok dalam bahasa Inggeris seize. Seize ni maksud
bukan ambil cara rampas. Dia ambil cara keras. Okey. Jadi dia macam menyentak tau. Jadi Allah menyiksa dia, kan? Atau mengambilnya, menjadikan dia sama juga akhirat. Dia bentuk keras dan bentuk siksaan. Nakalal akhirati, nukilan dalam bahasa Melayu, pengajaran, cerita supaya dia dapat menjadi pengajaran. Nakalal akhirati, pengajaran akhirat dan awal. Dulu yang apa dan pula. Jadi untuk orang yang dulu dan orang yang akan datang lah, kan? Itu. Okey, itu bermaksudnya bukan nakalah tu maksud siksaan. Sebab dari okey. terjemahan konteks kalau dari segi word per word, kalau word per word dari segi kalau harfiahnya, maka Allah telah ambil dia, kan? Allah telah ambil Fir'aun, nakalan jadi maf'ul kedua, sebagai pengajaran akhirat dan awal, dulu dan awal, akhir dan awal. Itu. Jadi dalam bab ni tapi ditafsirkan dalam bentuk keadaan Allah menyiksa Fir'aun sebagai pengajaran bagi yang dulu dan yang awal. Itu maksud dia. Yang akhir dan yang awal, maaf. Yang akhir dan yang awal. Okey? Maknanya akhirat tu akhirat, awal tu dunia lah, di dunia. Di dunia. Lagi tu apa ni, nakalan, satu ustaz dia terjemahkan sebagai harfiah, dia terjemahkan sebagai pengajaran siksa. Dia negatif side lah, pengajaran siksa. Nakalannya pengajaran siksa. Okey. Dalam ni disebut exemplary punishment dalam English. Okey. Dan akhoza ni dia satu fi'il yang memerlukan dua maf'ulun bih biasanya. Lepas tu dia ada hu dan nakalan. Ada dua maf'ulun bih. Dia ada certain word memang perlukan dua maf'ulun bih. Betul. Ya, dia ada hu dengan nakalan tu. Hu yang pertama, nakalan yang kedua lah. Okey, alhamdulillah. Cik Ben, ada soalan Cik Ben? Haji Ismail, selamat datang. Okey, kalau tak ada sambung. Tak nak soal. Tak ada. Tak. Complicated lah. Ya, mana complicatednya? Biarlah. Tak apa, biarlah. Kita jalan lah. Okey. Kalau gitu, Haji Asri sambung, silakan Haji Asri. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Inna sesungguhnya fi dhalika pada yang demikian la'ibratan. La benar-benar, ibratan, pengajaran, ibratan. Kata Melayu ibarat. Liman bagi siapa yang semasul, man semasul, yakhsha, sila masulnya yakhsha, dia takut. Bagi orang yang takut lah. Sebenarnya ada dua penegasan, inna dan la sebelum ibrah. La tu la taukid. Dua-duanya sesungguhnya, tapi kita terjemah untuk bagi cantik ayat. Yang pertama kita kata sesungguhnya inna fi zalika, la yang kedua kita terjemah benar-benar. Sesungguhnya pada ini benar-benar ibrah bagi orang yang takut. Sesungguhnya pada ini demikian benar-benar. La yang sesungguhnya, la ni benar-benar. Kalau bahasa Inggeris pun inna verily, la ni indeed. Jadi la ni bukan huruf jar ke? Mana la bukan. Okey. La ni la taukid. La taukid. Dia berpasangan dengan inna biasanya. Kalau ada berpasangan inna, dua-dua tu taukid. Inna dan la. Kemudian la, lepas tu li, la bagi bawah, liman, itu bawah huruf jar. La taukid ya. Tadi la pada atas. Ni la bagi bawah, liman, itu huruf jar. Untuk siapa yang. Man mabni tak nampaklah, bukan liman ni. Liman. Man mausul, jadi yakhsha, orang yang takut. Okey. Kita mana? La surat taukid. Dia la ni, la pertama la ni. Dia beratas. Dia akan berganding dengan inna.
Kalau ada inna dia. Kadang tak ada la pun inna saja, tapi kalau ada la ni biasanya ada inna. Fi dzalika, sesungguhnya pada itu la itu benar-benar pengajaran liman yakhsha, bagi siapa yang dia takut, yakhsha. Yang la tu bahasa Inggeris dia La mana? Yang tadi tu, yang la ibrata tu. Ini la taukid. La taukid tu yang BI tu tadi Ustaz cakap apa tadi? Indeed. Okay. Indeed. Ya. Betul. Okey, sambung. Silakan. Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Adakah antum, kamu, ashaddu khalqan, yang paling keras, paling ashaddu khalqan, kejadian, ataukah as-sama, langit, banaha, dia membinanya, Allah membinanya. Jadi hal ini merujuk pada as-sama. Jadi adakah kamu yang paling susah, yang paling kejadian, yang paling sukar lah untuk dijadikan lah kan? Paling asyaddu khalqan amis sama, ataukah langit, banaha, dia membinanya, dia Allah membinanya, menciptanya lah. Kalau kita baca dalam tu, dia ada tanda wakaf jim kan? Berhenti. Kalau kita baca antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Cara baca gitulah. Jadi banaha tu jumlah lain lah. Kan? Sebagai jawapan kepada soalan yang tanya tu. Adakah kamu, asyaddu ni ismu tafdil. Asyaddu ismu tafdil khalqan. Jadi dia boleh terjemah sebagai paling atau lebih, sebab khalqan ni kalau asyaddu khalqin dalam keadaan mudhaf ilaih, dia akan menjadi superlatif, paling keras atau paling susah penciptaan. Tapi asyaddu khalqan terjemah sebagai lebih. Adakah kamu lebih suka kejadian atau penciptaan ataupun langit, ataukah langit, dia Allah berjawapan banaha, kami membinanya, kami telah membinanya. Itu yang saya faham dari segi ayat itulah. Okey. Betul. Tadi adakah ni istifham, ni atau, tapi kita terjemah ataukah juga sebab dia bersama cerita kan, ataukah lah. Memang ataukah terjemahan, kalau atau lah. Ataukah. Lagi satu asyaddu khalqan. Khalqan ni dia dalam nakirah mansub ni, biasanya kalau selepas isim tafdil dia sebenarnya tamyiz. Tamyiz. Macam akafi ayu ahsanu amalan. Dia tamyiz. Biasanya selepas isim tafdil. Lain pada tu tamyiz ni biasa untuk bilangan, untuk timbangan. Dia menerangkan kesamaran. Tapi yang ni bila lepas tafdil, kalau nakirah mansub, biasanya dia tamyiz lah. Ni ayat ni macam mana ni? Ayat ni macam tergantung ke, macam tak lengkap ke? Apakah kamu sangat penciptaan? Tak, Allah tanya kita kan. Adakah kamu ciptaan yang paling suka atau langit? Adakah kamu ciptaan yang paling suka? Yang suka mana? Asyaddu. Asyaddu tu suka. Syaddu syadid, dia maksudnya amat keras lah, amat susah lah. Apakah pengalaman yang syadid, pengalaman yang keras. Penciptaan kamu. Maknanya penciptaan manusia tu, dia tanya tu, Allah tanya tu. Penciptaan manusia lah. Adakah penciptaan manusia lebih susah? Atau penciptaan langit? Soalannya, jawapannya lepas tu lah. Jawapannya lepas tu. Nah, ni kembali kepada langit. Sebab dia langit mu'annas. Mu'annas.
Ayat ni kalau tak ada tafsir, tak faham ni. Itulah elok dengan tafsir yang tu yang saya hantar. Tafsir kita kena baca tafsir juga lepas pada sebelum. Memang ayat-ayat pada ayat-ayat yang surah Juz Amma banyak kita kena rujuk pada tafsir tu sebab dia summary, dia ringkasan. Dia dah tahu cerita dulu tau. Dia dah cerita, kita dah baca pada awal kisah Nabi Musa, Nabi Fir'aun pada awal daripada Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa semua tu kan. Jadi kita tahu cerita-cerita tu. Jadi kita sampai sini Allah ringkaskan. Jadi kita dah tahu bayang apa cerita dia. Ya, ya. Okey, teruskan Nadia Sri. Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a dia telah meninggikan samkaha, dia punya pasaknya. Samka pasaknya kan. Langitlah samkaha fasawwaha. Lalu dia telah menyempurnakannya. Menuju pada langitlah sama tadi. Okey. Penciptaan langit ni baginya nampak macam lebih sukar lah nak kena apa? Tegak naikkan langit tanpa tiang kan. Semalam saya dengar dekat TV di mana antara dua langit tu ada 7 kan. Ada perjalanan 500 tahun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW hadis lah. Dia 500 tahun tu adakah 500 tahun naik unta ke, naik kapal terbang ke, naik roket ke, naik cahaya ke, tak tahu. Tapi harus kalau Rasulullah dia ke langit paling atas, dia bertemu dengan Allah SWT, ada dengan naik burak yang cepat seperti burak tu, nama kilat lah. Burak tu bahkan kilat. Kan? Dan tu setiap lapisan tu 500 tahun. Lepas tu sampai ke kursi, dan dekat kursi tu ada pula malaikat yang menyeport ataupun menjaga arsy Allah, dan malaikat tu antara bahu dengan cuping telinga pun 700 tahun. Besarnya malaikat tu lah. Dan tu baru naik ke arsy, baru jumpa Allah lah. Itu burak tu maknanya kilat balkon kilat. Oh, sebab dekat rumah nenek saya dulu dia ada gambar burak ke, gambar dia burung kuda yang ada kepak. Saya gambarkan macam tu lah. Siap frame lagi. Itu imajinasi. Dulu banyaklah orang Melayu kena tipu, orang datang pada luar jual gambar burak, semua beli. Rupanya kilat maksudnya. Okey, silakan saya sambung. Ada soalan lain? Okey, right, sambung. Cik Pim boleh sambung? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aghtasha, dan aghtasha fi'il madi fi'il madi. Oh, gelap maksudnya. Aghtasha. Okey. Laila ni saya faham, malam. Lailaha malamnya, wa akhraja. Akhraj ni keluar, dan dia keluarkan ni fi'il madi. Duha. Duha ni waktu duha lah, duhanya waktu paginya. Duha waktu paginya. Okey. Dan dia keluarkan aghtasha, dia tutupkan malamnya kan. Aghtasha apa? Aghtasha apa? Gelap. Ya? Menggelapkan. Jadikan menggelapkan malamnya, dan dia mengeluarkan siangnya, duhanya. Duha tu waktu siang lah, waktu pagi ya. Kan? Ya. Itu. Jadi bagaimana, ini kalau kita bayangkan ni, bagaimana kejadian siang dan malam itu. Di mana Allah atur bumi berputar 24 jam satu hari, dan ada matahari di depan dia ke di tengah dia, keluarkan tak buat benda bulat kan, tak tahu mana depan dan belakang. Jadi ada matahari, dan putaran bumi itu menjadikan siang dan malam. Lepas tu pengelilingan bumi keliling matahari itu menjadi 4 musim. Itu janganlah jadi itu semua diatur. Dan bumi ni kalau tengok pun dari segi
bumi ni semua dia punya ekosistem terlalu canggih dan terlalu ikut sistem Allah sehingga kan boleh hidup manusia dan makhluk-makhluk dengan sempurna kat bumi. Itu kalau nak tengok bayangkanlah. Ini untuk orang yang kena belajar sains kena nak tahulah lebih lanjut kan. Okey. Baik, sambung Cik Pin. Wal ard dan bumi ba'da sesudah zalika itu dahaha nya ya. Menjadikan apa? Ha. Apa ni, hampar ke? Dahaha ni apa dia? Dia haparkannya ni apa benda ni? Tak tahu ya ni. Dahaha ada jap. Ayat berapa itu? Okey, 30. Dia hamparkannya. Dia hamparkannya. Hampar. Hampar. Dia hamparkannya dan bumi sesudah demikian itu. Ni ayat ni simple ni. Wal arda ba'da zalika dahaha ni kata baru. Dia hamparkannya. Ini ada setengah orang gunakan sebagai dalil dia kata earth is flat. Tapi tak apalah saja kita tak payah bincang tu. Itu terjemah tu. Akhraja dia keluarkan min dari darinya minha ma'a air hanya ma'aha airnya wa dan wa mar'aha dan padang rumputnya. Ya. Okey. Tumbuh-tumbuhannya. Nama dia padang rumputnya. Bumi terampar tadilah ditumbuhkan. Jadi itu bagaimana ni semua cerita penciptaan langit dan bumi lah. Tapi Allah cerita banyak pada bumi pula. Kita di bumi, masa kita nak tengok langit pun tak tahu. Ada sikit-sikit Allah ceritakan tentang langit kan. Ya. Okey, terus. Satu lagi. Wal jibala Jabal Nur wal jabala dan gunung-gunung arsaha dan pasaknya. Dua perkataannya. Wal jibal arsaha dan gunung-gunung arsaha. Dia telah mengukuhkannya. Ini fil madhi arsaha. Jadi kalau wal jibala ni menjadi maf'ul kepada atas. Ini pada raja lah. Ini jumlah ni bersambung. Dia telah mengeluarkan darinya airnya yang kadang mudhaf ilaih dan mar'aha rumput-rumputannya dan gunung yang dikukuhkan. Okay. Jadi kalau tengok sistem ni bila ada air ada gunung adalah sungai-sungai mengalir ekosistem juga kan. Okey, ada tambah, ada ulasan, ada soalan Haji Ismail? Ada? Ayat ni senang nak hafal ni sebab dia pendek-pendek. Pendek. Tapi ayat ni tak popular nasihat ni. Saya suka surah ni. Lebih dah tahu dengan terjemahan. Jarang-jarang orang suruh hafal surah. Betul. Selalu An-Naba aja lebih orang hafal. An-Naba tu lah dan lain tu. Okey. Haji Ismail boleh sambung? Boleh. Okay. Mata al-lakum wa wadi an